Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya di samping keluarga. Saya, Cikgu Zahir dari SMA Mahadul Islami Tasik Junjung. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu panduan kepada murid-murid mengenai cara atau teknik untuk menjawab soalan SPM Sains Kertas 2. Jadi murid-murid, fokus utama saya hari ini adalah bahagian C iaitu soalan membina konsep. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan membina konsep merupakan soalan yang sering disoal di dalam SPM. Soalan ini akan ditanya pada soalan 11B atau 12B dan membawa markah sebanyak 6 markah. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai soalan membina konsep, mari kita lihat dulu bentuk soalan yang ditanya pada soalan 11A dan ataupun 12A. Bentuk soalan yang boleh ditanya pada soalan 11A atau 12A ini ada pelbagai bentuk. Contohnya, soalan mengenai perbezaan, menerangkan sesuatu proses atau faktor. Selain itu, bentuk soalan juga mengkehendaki murid menyatakan kebaikan atau keburukan atau sifat sesuatu bahan atau proses. Dan jumlah markah bagi soalan ini adalah 4 markah. Okey, berikut merupakan contoh soalan yang boleh ditanya. Nyatakan 4 perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis dan meiosis. Ataupun, apakah yang dimaksudkan dengan vaksin dan antiserum? Berikan satu contoh bagi setiap bahan berikut. Okey, mari kita bincangkan satu contoh soalan. Soalannya, nyatakan 4 perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis dan meiosis. Bagaimana hendak menjawab soalan ini? Jadi, jawapan murid-murid boleh disembahkan di dalam bentuk jadual. Contoh jawapan adalah seperti berikut. Mitosis berlaku di dalam sel soma. Meiosis berlaku di dalam sel pembiakan. Mitosis, sel membahagi 1 kali. Meiosis, sel membahagi 2 kali. Mitosis, tiada pindah silang berlaku. Meiosis, berlaku pindah silang. Mitosis, bilangan kromosom anak sama dengan induk. Meiosis, bilangan kromosom anak setengah daripada induk. Dan jumlah keseluruhan markah adalah 4 markah. Baiklah, sekarang mari kita bincang cara untuk menjawab soalan membina konsep pada soalan 11B atau 12B. Sebelum menjawab soalan ini, murid-murid perlu mengetahui maklumat soalan-soalan yang ditanya. Antara maklumat ialah mengenal pasti maklumat, 2 atau 3 ciri sepunya, 1 contoh lain, 1 bukan contoh, dan kemudian barulah murid boleh membina konsep sebenar bagi soalan yang ditanya. Soalan ini membawa markah sebanyak 6 markah. Jadi murid-murid, apakah itu sebenarnya ciri sepunya? Jadi, ciri sepunya ini bolehlah dimaksudkan dengan sifat-sifat yang sama dipunyai oleh sesuatu bahan, proses atau tindak balas. Sebagai contoh, sifat-sifat logam adalah berkilau, mulur dan boleh ditempa. Maka, ciri sepunya bagi logam ialah berkilau, mulur
dan boleh ditempa. Baiklah, sekarang mari kita lihat lebih lanjut bagaimana hendak menjawab soalan membina konsep. Pertama sekali, kenal pasti maklumat. Jadi, murid-murid perlu salin semula maklumat yang telah diberikan pada rajah dan kaitkan maklumat tersebut dengan konsep yang diminta. Bagi ciri sepunya pula, senaraikan ciri-ciri sepunya bergantung kepada berapa bilangan ciri sepunya yang diminta di dalam soalan, sama ada 2 atau 3 ciri. Ini amat penting supaya murid-murid tidak kehilangan markah untuk konsep sebenar nanti. Kemudian, contoh lain. Murid-murid perlu menyatakan hanya satu contoh lain yang sama dengan maklumat pada gambar rajah, manakala untuk buka contoh pula, murid-murid perlu memberikan satu contoh yang berlainan atau berlawanan dengan maklumat pada gambar rajah. Dan akhir sekali, untuk menjawab konsep soalan sebenar, caranya ialah seperti berikut. Konsep diikuti dengan ialah, parameter yang berkaitan dengan konsep, seterusnya ciri sepunya pertama dan ciri sepunya kedua. Mari kita lihat contoh soalan pertama. Rajah di atas menunjukkan tempat-tempat berlakunya proses mitosis. Kaji maklumat di atas, kemudian bina konsep bagi mitosis. Jadi, kita highlightkan perkataan selepas perkataan bagi pada soalan. Jadi, maknanya soalan mengkehendaki murid-murid membina konsep mitosis. Kita lihat pada gambar rajah. Ada contoh kuku, rambut, akar dan pucuk. Berdasarkan pengetahuan sedia ada kita tahu bahawa semua proses ini melibatkan pertumbuhan pada sel. Jadi, mitosis ini adalah satu proses pertumbuhan. Maka, untuk menjawab soalan pertama, kenal pasti maklumat, contoh jawapan yang boleh dinyatakan adalah pertumbuhan kuku, rambut, akar dan pucuk adalah contoh proses mitosis. 1 markah. Soalan kedua. Kenal pasti 2 ciri sepunya, iaitu ciri sepunya bagi mitosis. Contoh jawapan. Pertama, berlaku di sel soma. Kedua, bilangan sel anak sama dengan induk. 2 markah. Seterusnya, satu contoh lain. Jadi, murid-murid perlu memberi contoh lain bagi mitosis selain daripada yang dinyatakan pada rajah. Contoh jawapan, luka kembali pulih. 1 markah. Kemudian, berikan satu bukan contoh. Proses yang berlawanan dengan mitosis ialah meiosis. Maka, murid boleh memberikan contoh bagi proses meiosis. Seperti penghasilan sperma. 1 markah. Dan akhir sekali, konsep sebenar. Caranya seperti yang saya nyatakan tadi. Konsep ialah parameter, kemudian ciri sepunya pertama dan ciri sepunya kedua. Disebabkan mitosis adalah satu proses, maka parameter untuk mitosis ialah proses. Jadi, contoh jawapan adalah mitosis ialah proses yang berlaku di dalam sel soma dan bilangan anak adalah sama dengan induk. 1 markah.
Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 6 markah. Kita lihat contoh yang kedua. Rajah di atas menunjukkan contoh minyak-minyak yang ada di pasaran. Berdasarkan rajah, bina konsep bagi lemak tak tepu. Daripada gambar rajah, murid-murid sepatutnya dapat mengenal pasti bahawa semua minyak-minyak yang disenaraikan ini adalah berasal daripada tumbuhan. Semua contoh ini adalah contoh bagi lemak tak tepu. Jadi, untuk soalan pertama, kenal pasti maklumat. Contoh jawapan adalah minyak jagung, minyak kacang soya, minyak kelapa sawit dan minyak zaitun adalah contoh lemak tak tepu. 1 markah. Soalan kedua, kenal pasti 2 ciri sepunya. Murid-murid perlu menyatakan 2 ciri sepunya bagi lemak tak tepu. Contoh jawapan, pertama, berasal daripada tumbuhan. Kedua, kandungan kolesterol yang rendah. 2 markah. Seterusnya, 1 contoh lain. Berikan 1 contoh lain bagi lemak tak tepu. Contoh jawapan, minyak kacang tanah. Yang seterusnya, 1 bukan contoh. Bukan contoh bagi lemak tak tepu ialah lemak tepu, iaitu sebarang contoh lemak yang berasal daripada haiwan. Jadi, contoh jawapan adalah minyak sapi. 1 markah. Dan akhir sekali, konsep sebenar. Jadi, contoh jawapannya ialah lemak tak tepu ialah lemak yang berasal daripada tumbuhan dan mempunyai kandungan kolesterol yang rendah. 1 markah. Jadi, keseluruhan markah adalah 6 markah. Demikianlah sedikit perkongsian daripada saya untuk murid-murid mendapat sedikit tip yang berguna bagi menjawab soalan berkenaan membina konsep. Diharapkan murid-murid dapat mempraktikkan di dalam kelas dan semasa mengulang kaji pelajaran, seterusnya dapat menjawab soalan ini di dalam SPM nanti. Cikgu doakan semua murid akan cemerlang dalam peperiksaan dan menjadi orang yang berjaya kelak. Sekian, terima kasih. Saya sudahi perkongsian saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.